Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua pelajar yang menonton video ini. Hari ini kita akan teruskan lagi dengan Sains Komputer bab 2 iaitu pangkalan data, pembangunan pangkalan data hubungan. Subtopik 2.3.1 pembinaan jadual berpandukan skema hubungan menggunakan perisian pangkalan data hubungan. Untuk objektif pembelajaran dalam tajuk ini, kita akan tekankan kepada pelajar dapat membina jadual berpandukan skema hubungan menggunakan perisian pangkalan data hubungan. Yang kedua, pelajar dapat menjelaskan hubungan penggunaan perisian pangkalan data hubungan dengan tepat dan jelas. Pembinaan jadual berpandukan skema hubungan menggunakan perisian pangkalan data hubungan. Pangkalan data mengandungi jadual. Jadual hubungan menghuraikan struktur logikal data sebagai kombinasi atribut yang mengenal pasti setiap baris rekod secara unik. Jadual hubungan mewakili entiti. Kejadian entiti-entiti yang mempunyai koleksi atribut yang sama akan berada di dalam jadual hubungan yang sama sebagai rekod. Dalam tajuk ini, kita akan mengenal pasti 6 langkah untuk menyiapkan jadual. Yang pertama, cipta jadual baharu. Rajah menunjukkan jadual kosong dengan nama Table 1. Nama Table 1 dimasukkan secara automatik. Nama tersebut ditukar dengan mengklik ikon Save untuk menyimpan jadual dengan nama yang bersesuaian. Dalam rajah di bawah, jadual Table 1 akan dinamakan semula dengan nama baharu iaitu pinjaman. Untuk langkah yang kedua ialah Design View. Jadual mengandungi rekod. Setiap baris ialah satu rekod. Setiap rekod mempunyai maklumat yang disusun atau dalam atribut field. Jadual pinjaman tidak mempunyai sebarang atribut. Untuk menambahkan atribut-atribut baru, pastikan jadual berada dalam mood Design View. Mood asal ialah Datasheet View. Untuk langkah yang ketiga pula ialah Set jenis data. Dalam mood Design View, pembangun pangkalan data boleh memberikan nama atribut, jenis data dan deskripsi atribut tersebut. Setiap baris adalah untuk atribut yang baharu. Dalam mood Datasheet View, setiap baris ialah rekod. Lihat rajah di bawah. Perhatikan bahawa terdapat 4 atribut dalam contoh tersebut. Untuk langkah seterusnya iaitu langkah 4, set kunci prima. Setiap jadual memerlukan kunci prima. Kunci prima ialah atribut yang terpilih kerana nilai atribut tersebut unik dan mewakili rekod tersebut. Microsoft Access memilih atribut tertentu sebagai kunci prima secara automatik. Biasanya, atribut yang dipilih ialah atribut pertama. Namun, pembangun pangkalan data boleh mengubah dengan mengklik atribut pada baris lain. Kemudian, klik ikon kunci prima seperti dalam rajah di sebelah. Ini contoh rajah yang disediakan. Seterusnya, langkah 5. Dalam langkah 5, banyak yang perlu pelajar fahami kerana banyak step yang perlu diikut. Yang pertama, menambah jadual-jadual lain. Sebuah pangkalan data biasanya mengandungi lebih daripada satu jadual hubungan normal. Untuk menambahkan jadual yang baharu, klik tab, Create dan ikon Table. Lihat rajah di sebelah. Ini contoh rajah yang disediakan. Seterusnya, untuk langkah 5 ialah klik kanan butang tertikus dan pilih ikon Save untuk menyimpan jadual baharu dengan memberi jadual nama yang bersesuaian. Lihat rajah di sebelah. Ini contoh rajah untuk pelajar lebih memahami. Seterusnya, masih lagi dalam langkah 5. Seperti langkah-langkah yang sebelumnya, masukkan atribut-atribut dengan jenis-jenis data yang bersesuaian, tukar jadual buku ke mood Design View dan masukkan atribut-atribut dan jenis data yang bersesuaian. Lihat rajah sebelumnya. Set nombor panggilan buku sebagai kunci prima. Ini adalah contoh rajah yang disediakan supaya pelajar faham dan boleh mengikut step satu persatu. Seterusnya, tukar jadual buku kembali kepada mood Datasheet View dan isikan dengan data-data seperti dalam rajah di bawah.
Ini adalah contoh yang disediakan, boleh ikut dan isi seperti rajah-rajah isi di bawah. Masih lagi berada dalam langkah 5. Ini adalah jadual dan keterangan akan disediakan di atas. Ulangi langkah-langkah yang sama untuk mencipta jadual peminjam. Hasilkan jadual baharu peminjam. Dalam mode Design View, masukkan atribut dan jenis data seperti dalam jadual di bawah. Lihat rajah di bawah. Set ID peminjam dijadikan sebagai kunci prima. Ini adalah contoh gambar rajah dalam data yang disediakan untuk pelajar mudah faham. Masih lagi dalam langkah 5, tukar jadual peminjam kepada mode Datasheet View dan masukkan data. Lihat rajah di bawah. Ini contoh cara untuk pelajar mengikut cara untuk memasukkan data. Kita akan masuk ke langkah terakhir, iaitu langkah 6, membina hubungan-hubungan antara jadual. Jadual-jadual dikaitkan melalui hubungan antara atribut. Setiap jadual mempunyai kunci prima. Contohnya, untuk menghubungkan jadual A dan jadual B, kunci prima jadual B KP_B akan menjadi satu atribut dalam jadual B. Atribut penghubung ini disebut sebagai kunci asing. Apabila jadual-jadual sebelum itu dirujuk kembali, didapati bahawa terdapat atribut-atribut yang dikongsi oleh dua jadual atau lebih. Biasanya, hubungan ini telah dikenal pasti sewaktu mereka mencipta jadual menggunakan Entity Relationship Diagram (ERD). Rujuk rajah di bawah. Ini adalah gambar rajah yang disediakan dalam langkah membina hubungan-hubungan antara jadual. Pelajar boleh lihat step by step untuk pelajar mudah faham. Enam langkah telah diterangkan dalam membina jadual. Okey, ini adalah rumusan bagi subjek atau subtopik ini. Saya harap pembelajaran hari ini dapat memberi pelbagai faedah dan juga banyak pengetahuan tentang pembinaan jadual berpandukan skema hubungan menggunakan perisian pangkalan data hubungan yang dipelajari dalam tajuk ini. Jadi, ulang kaji pelajaran amatlah penting untuk membuatkan kita lebih ingat dan mudah memahami sesuatu yang dipelajari. Sekian, terima kasih. Sampai jumpa lagi.